Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga hari ini kita terus ceria melaksanakan tanggungjawab dan tugas kita semua. Hari ini saya akan bicarakan soal pentingnya suatu gagasan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah oleh Allah, iaitu seringkali melakukan mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Wa amruhum syura bainahum, dan perintahkanlah supaya mengadakan perbincangan mesyuarat di kalangan mereka. Ya. Berarti kita sentiasa disuruh buat satu keputusan melalui perbincangan, melalui mesyuarat. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW seorang manusia yang direct berhubung dengan Allah Ta'ala, wahyu turun kepada baginda. Nabi SAW seorang manusia yang sangat hebatlah pemikirannya, jiwanya. Bayangkan dia boleh mengubah dunia. Orang yang minum arak, yang teruk akhlak, berubah jadi seorang manusia baik. Negara, masyarakat yang porak-poranda dengan pembunuhan dan sebagainya bertukar menjadi sebuah masyarakat yang harmoni, yang tenang, yang baik. Ini bukan calon-calon manusia yang boleh mengubah fizikal, spiritual dan masa depan. Ya, bukan kita saja, bahkan dunia seluruhnya. Baik. Sepatutnya kalau kita fikir dengan akal kita, orang macam ni, dia nak buat keputusan, dia boleh buat keputusan je. Ya. Tetapi Nabi SAW, walaupun baginda Rasulullah, walaupun baginda Nabi Allah, walaupun baginda ni hebat, tapi Nabi SAW dalam satu perkara, Nabi akan panggil para sahabat, duduk bincang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling banyak mesyuarat ialah Rasulullah. Baginda sentiasa melakukan mesyuarat. Nak buat keputusan penting, baginda akan panggil. Kadang-kadang mesyuarat di jabatan. Alhamdulillah, kita boleh kata sebahagian pihak pengurusan kerjanya tiap-tiap hari mesyuarat. 5-6 kali mesyuarat. Tapi pernah tak kita mesyuarat dengan isteri kita? Pernah tak kita mesyuarat dengan anak-anak kita? Ya, kadang-kadang mesyuarat pejabat, okeylah, hebatlah. Ya, tapi balik rumah, kita buat keputusan tanpa mesyuarat, keputusan seorang diri. Jadi kita perlu mesyuarat dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Mesyuarat apa dia? Mungkin hujung minggu ni kita nak ke mana, apa yang kita nak buat. Jadi kita harus sentiasa hidupkan. Nabi SAW mengadakan mesyuarat dengan isteri baginda. Nabi mengadakan mesyuarat dengan sahabat-sahabat lain. Jadi mesyuarat ini salah satu kaedah yang kita nak verify kita punya, nak mengesahkan pandangan kita ni betul ke tak betul. Sebab kadang-kadang kita rasa betul, tapi bila kita bincang dengan kawan-kawan, ada pandangan-pandangan yang berbeza, yang lain. Sebab itu dalam mesyuarat, jangan takut untuk berbeza pendapat. Ya, bagi saya, waktu mesyuarat, dia bukan arahan. Kita dua. Kalau diarah, itu kita kena patuhlah. Kalau bos arah, menteri nak arah macam mana, kita tak setuju. Menteri arah, kita pun kadang-kadang terpaksa ikut. Ya, tetapi, bila mesyuarat lain. Mesyuarat ialah kita nak dengar, nak buat keputusan. Jadi, jangan sahala. Ya, saya lebih suka kalau kita buat mesyuarat, ada pandangan kita berbeza. Kita beritahu. Ya, tak apa. Kita boleh berbeza pendapat. Sahabat-sahabat Nabi berbeza pendapat dengan Rasulullah. Ya. Dan itu bukan kesalahan. Beza pendapat dengan bos bukan kesalahan. Beza pendapat dengan menteri bukan kesalahan. Beza pendapat dengan majikan kita bukan kesalahan dalam mesyuarat. Sebab mesyuarat ialah kita nak rumus satu keputusan. Ya, kalau semua melihat satu hala, nanti bila kita buat keputusan, tiba-tiba jadi melain, kan tak baik. Lebih baik dalam mesyuarat, orang ni kata begini, yang ni kata begini, yang kata begini. Daripada pelbagai pandangan tadi, kita boleh rumus satu keputusan. Jadi, tapi bezanya, bila dah jadi keputusan, maka tanggungjawab kita ialah mendukung keputusan. Jangan kita lahir rasa tak puas hati, dalam mesyuarat kita tak bercakap, lepas mesyuarat kita tak puas hati. Ya. Atau lebih malang lagi, masa mesyuarat tak datang, lepas tu beri pendapat yang lain dengan keputusan mesyuarat. Kalau kita tak hadir dalam mesyuarat, bila mesyuarat buat keputusan, kita kena akur sebab kita tak hadir. Ya. Setengah-setengah tu waktu mesyuarat dia tak masuk lagi. Bila mesyuarat keputusan dia baru masuk, masuk lambat. Bila masuk lambat mula nak tanya satu dua yang telah kita putus. Jadi ini masalah. Jadi oleh kerana itu kita harapkan dalam mesyuarat tak apa. Kita beri pandangan, kita berbeza. Tapi bila dah buat keputusan, suka ke tak suka, kita kena dukung keputusan. Ya. Sebab itu dah jadi keputusan bersama. Dan bersama kita dukunglah. Ya. Sebab tu Allah kata, Fa'iza azamta fatawakkal Allah. Bila kamu dah buat keputusan, berazam, tekad, maka serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu keputusan jamaah. Oleh kerana pandangan orang ramai begitu, maka kita dukunglah. InsyaAllah mungkin kita tak nampak kebajikan sekarang, tapi bila saya penuh yakin, bila pandangan tu pandangan semua orang,
dia akan ada keberkatan. Jadullah ma'al jamaah. Kerana keberkatan, rahmat Allah bersama-sama dengan jamaah, dengan ramai. Jadi oleh kerana itu mesyuarat yang sangat penting. Ya, dan jangan wujud kumpulan yang tak puas hati daripada luar mesyuarat. Nanti dia akan jadi ada panggil jamaah dalam jamaah, ada kumpulan dalam kumpulan. Ya, jadi kumpulan yang tak puas hati ni duduk minum kopi. Tu dia ni mazhab tak puas hati dengan keputusan mesyuarat. Padahal dia ahli mesyuarat waktu mesyuarat. Jadi oleh kerana itu bila kita dalam mesyuarat, kita beri pandangan kita apa, kita berbeza pandangan, kita kata begini, mungkin pandangan kita tu kita rasa remeh-temeh mungkin. Tapi sebenarnya saya teringat ada satu hadis Nabi SAW, satu peristiwa. Masyarakat Badui ni orang kampung lah. Masyarakat Badui ni orang pedalaman yang tak sekolah, tak ada. Dia masyarakat Badui ni hidup di padang pasir yang begitu. Dan mereka ni tak ada adab, tak ada akhlak sangat, tak adalah budaya nak hormat, nak jaga hati, tak ada dalam masyarakat Badui, tak ada. Apa dia nak kata, dia kata. Nabi ke siapa ke, dia tak peduli. Ya, jadi satu hari Nabi SAW tengah mengajar dengan para sahabat. Ada seorang lelaki Badui, dia ni masuk lambat, dia mari lambat. Jadi dia duduk di belakang. Dia duduk di belakang, dia tak dengar suara Rasulullah. Ya. Jadi dia pun menjenguk, tengok mana kawasan ruang kosong. Dia tengok-tengok depan Nabi tu ada satu, boleh duduk lah. Ada satu ruang kosong sebelah Nabi SAW, tak jauh depan Nabi SAW. Tak terbayangkan, dia bangun, dia langkah kepala orang tu, dia langkah, baru dia duduk situ. Ya, dia terus duduk depan Nabi SAW. Kebetulan, dia duduk ni berada sebelah seorang lelaki sahabat yang ialah sahabat yang agak sederhana lah. Hidup dia pun senang, baju dia pun cantik sikit, pakaian dia pun cantik sikit, kemas lah pakaian dia. Sebab ni orang bandar, budaya orang bandar ni lain. Jadi bila Badui tu duduk sebelah dia, dia rasa cukup tak selesa. Dengan bau badannya, masam ada, masin ada, macam-macam bau yang ada. Ya, dia cukup tak selesa dengan Badui tu. Ya, lalu sahabat ni bangun pindah ke tempat lain. Ya, sahabat Nabi yang golongan yang sederhana, yang happy, pindah tempat lain. Perbuatan dia pindah tempat lain tu, Nabi SAW tanya dia. Ya, Nabi perhati. Nabi tanya, kenapa kamu pindah? Ya, apakah kamu takut kemiskinan Badui itu berpindah pada kamu? Atau kamu takut kaya kamu tu berpindah kepada Badui itu? Ya, Nabi SAW tegur. Ya, laki-laki ni kata, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Wahai sahabatku, dia tegur pada Badui itu, maafkan saya memang terasa tak selesa, rasa tak selesa lah. Ya, dia kata, ya Rasulullah, tak apa, demi dia tahu dia telah buat satu kesilapan. Dia kata, demi menghapuskan dosaku ya Rasulullah, demi untuk bersihkan diriku ya Rasulullah, aku sanggup bagi separuh hartaku kepada dia wahai Rasulullah. Bayangkan, dia sanggup bagi separuh harta dia kepada laki-laki tersebut, kepada Badui itu. Ya, pasal apa? Kerana rasa bersalah, berpindah tempat, rasa berdosa, rasa mungkin dia rasa dia sombong dan tak patutnya perasaan tu ada pada dia. Ya, dan dia pun terus berjanji, ya Rasulullah, tak apa, demi menebus dosaku, aku sanggup bagi separuh hartaku kepada Badui itu. Ya, yang mengejutkan bila Badui itu jawab, ya Rasulullah, aku tak nak harta dia. Padahal kita tahu Badui ini bukan senang, orang miskin. Ya, tapi Badui itu kata apa dia? Ya Rasulullah, aku tak nak harta dia Rasulullah. Ya, Nabi tanya, pasal apa? Ya, kata Badui itu, aku takut penyakitnya berjangkit pada aku pula ya Rasulullah. Ya, aku takut penyakit apa dia? Penyakit rasa iri hati, rasa lebih rasa penyakit batin ni. Ya, takut penyakit tu berpindah kepada begini, penyakit sombong, takabur, macam-macam lah. Ya, jadi dia tak nak harta. Jadi saya nak ambil kesimpulan daripada apa yang kita bincang hari ini ialah mesyuarat benda yang penting. Ya, dan jangan takut beri pandangan, berilah pandangan. Ya, kalau kita rasa tak selesa pandangan kita tu, mungkin kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan yang lain sebelum kita bila kita pandangan, mungkin sahabat kita, kalau kita rasa betul, kita boleh sokong. Ya, kalau kita rasa tak betul, kita rasa pandangan kita mungkin berbeza sikit. Dan jangan kita rasa hati bila ada sahabat kita berbeza pendapat dengan kita. Bukan tidak merendahkan kita. Saya tidak menganggap demikian. Bagi saya, kalau pendapat saya tiba-tiba ada orang kata, oh, pandangan saya berbeza, alhamdulillah. Ya, kita tak nak juga orang yang jadi mengampu saja.
ya, belum cadang dah sokong ni pun satu penyakit juga. Ya, jadi kita nak supaya pendapat kita dikongsi bersama, dan ada pendapat sahabat kita baik, cemerlang, kita harus hargai, kita terima. Ya, tapi kalau sekiranya rasa tak betul, kita sama-sama perbaiki. Mudah-mudahan jabatan kita, kementerian kita sayangi terdapat terus berkembang maju jaya dengan idea-idea yang baik, ya, ilham-ilham yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita mampu mengurus tadbir kementerian kita untuk tahun-tahun, untuk hari-hari yang mendatang. Sekian pada pagi ini. Mudah-mudahan teruskan gerak kerja, teruskan kerja semua. Semoga diberkati Allah, dipermudahkan Allah segala kerja yang tuan-tuan lakukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.